Bolehkah Isra' Mi'raj diulas dalam kerangka Bernoulli Principles ataupun Newton's Law Aerodynamics ataupun Aerothermodynamics, Fluid Mechanics dan segala prinsip-prinsip fizik? Dapatkah Isra' Mi'raj dikaji daripada aspek power system, rotor size and design, vehicle design and structural integrity, noise and vibration analysis, maneuverability, control system, payload, power to weight ratio, dynamic stability dan sebagainya lagi? Bolehkah Isra' Mi'raj dibuktikan menerusi computation fluid dynamics ataupun CFD? Adakah burung itu melakukan vertical take off sama seperti drone melakukan take off biasa? Benda ini masih lagi belum dijawab kerana orang kita tidak melihat cerita ini sebagai sains. Ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul, ilhamnya para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan takwa, cantikkan kami dengan sihat wal afiat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Terima kasih yang berusaha Al-Fadhil Tuan Pengacara Majlis. Yang saya hormati para pegawai, ahli jawatan kuasa dan sukarelawan Masjid Al-I'tisam, Taman Titi Dai Jaya Shah Alam. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, para puasawan. Moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada malam ini. Dan seterusnya dapat kita saling bertatap muka. Dan saya diminta menyampaikan satu tajuk Isra' wal Mi'raj, ibrah dan pesan kepada umat. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kerana dah memasuki bulan Rejab. Rejab ini maknanya bulan yang diagungkan. Kalimat Rejab itu diambil dari kalimat Rajaba yurajjibu, artinya mengagungkan. Bulan ini dinamakan Rejab kerana bulan ini diagungkan oleh masyarakat Arab satu hari dulu. As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum. Dalam hadis pun Nabi sebut, dalam setahun ada 12 bulan dan daripada 12, 4 dihormati. Salasun mutawaliyatun, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, Mudhar. Ada 4 yang duduk berturut-turut, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan satu yang terpisah namanya Rajab Mudhar. Allazi baina Jumadi wa Sya'ban, yang tersepit di antara bulan Jamadil Akhir dengan bulan Sya'ban. Ini hadis Bukhari Muslim. Orang Arab dulu dia muliakan bulan ni, sebab itu Nabi sebut Rajab Mudhar. Mudhar ni apa maknanya? Suku Mudhar. Kerana suku keturunan Mudhar ini suku yang paling menjaga kehormatan bulan Rajab dibandingkan mana-mana suku yang lain. Ada yang menjelaskan disebut Rejab suku Mudhar untuk membezakan dengan bulan yang diagungkan oleh suku Rabi'ah. Rabi'ah diagungkan bulan Ramadan. Suku Rabi'ah ini 5 suku yang wujud antara tenggang masa antara Nabi Ismail sampai Nabi kita. Nizar, Rabi'ah, Khindaf, Kinana, Quraisy. Jadi kaum Arab ni ada 3. Arab Ba'idah, Aribah, Musta'ribah. Arab Ba'idah dah pupus, dah tak ada lagi dah. Ad, Samud, Jodes, Imla' yang lain-lain. Ada Arab Aribah juga disebut Arab Qahtaniyah yang asal daripada Yaman. Dan ada 2 kabilah Arab Aribah ni yang terkenal. Pertama, kabilah Himyar. Himyar ni sama ada daripada suku Zaid Al-Jumhur, Quda'ah, Sakasik dan ada beberapa lagi. Dan ada yang dipanggil Kahlan. Kahlan ni banyak suku-suku dia. Ada Hamadan, Anmar, Tayyib, Marzaj, Kindah, macam-macam. Arab Musta'ribah ni asal daripada Nabi Ismail yang disebut sebagai Arab Adnaniyah. Jadi memang Arab daripada dulu lagi, keturunan mereka muliakan bulan ini. Maka mengagungkan bulan Rejab bukan satu persoalan baru. Dia telah pun wujud sebelum zaman jahiliah lagi. Sampailah kedatangan Islam.
Dan bulan Rejab ini bulan yang duduk pada urutan ke-7 dalam deretan bulan-bulan Qamariyah yang memiliki keistimewaan yang sendirilah. Antaranya kita dilarang untuk menzalimi diri kita. Fala tuzlimu fihinna anfusakum. Surah Taubah ayat 36 Tuhan menyebut, dan jangan kamu menzalimi diri kamu sendiri pada bulan suci ini. Ini dibahaskan oleh ulama. Kata Imam Al-Baihaqi, Allah jadikan dosa yang dilakukan pada bulan-bulan haram ini termasuk Rejab, markah dosanya lebih besar daripada bulan lain. Mana bulan lain mungkin 1 markah, bulan dia ni mungkin 5 markah. Itu contoh sajalah. Begitu juga amal soleh yang dilakukan pada bulan-bulan haram ini pun sangat besar pahalanya, berbeza dengan bulan yang lain. Ini boleh rujuk tulisan daripada Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Contoh kalau bulan Rejab ini, RM1 kita sedekah dapat RM70. Jadi nanti bulan Syaban, sedikit sedekah dapat RM700. Bulan Ramadan, RM1 sedekah dapat RM1000. Jadi mungkin tuan-tuan yang baru nak sedekah malam ni, tu cancel. Oh, 70 je, saya tunggu bulan depan lah. Kalau panjang umur, kalau meninggal ni kan, jadi sedekah, so nak tunggu-tunggu lah. Pahala nak tunggu 70 itu. Sebab itu Imam Syafi'i, dia meletakkan panduan, dia lipat gandakan diat ataupun wang tebusan atas kesalahan qatlul khata', pembunuhan kerana keliru yang dilakukan pada bulan haram atau bulan-bulan yang mula ini, kerana bersandarkan kepada hadis daripada Umar dan juga Ibnu Abbas. Lepas itu kata Imam Syafi'i dalam kitab wa balaghana annahu kana yuqal inna ad-du'a yustajabu fi 5 layalin. Aku dah kaji beribu-ribu hadis dan telah sampai kepadaku satu kefahaman, sesungguhnya doa itu mustajab pada 5 malam. Fi lailatul Jum'ah, lailatul Adha, wa lailatul Fitri, wa awwal lailah min Rajab, wa lailah nisfu min Sya'ban. 5 malam yang mustajab. Pertama, doa malam Jumaat. Yang kedua, malam raya haji. Yang ketiga, malam raya puasa. Yang keempat, malam pertama bulan Rejab, malam tadi lah. Dan malam pertengahan bulan Sya'ban. Wa ana astihibbu kullu ma hakaitu fi hadhil layali min ghairi an yakuna fardan. Dan aku menganggap dianjurkan semua yang aku cadangkan amalan-amalan soleh dilakukan pada malam-malam tersebut. Ini boleh rujuk dalam kitab Dan bagi tuan-tuan peminat sejarah, banyak peristiwa-peristiwa penting berlaku pada bulan Rejab ini. Antaranya hijrah orang Islam pertama ke Habsyah pada bulan Rejab, tahun ke-5 kenabian. Apa lagi yang popular, yang kita nak ceramah malam ni lah, Allah mengisra' mi'rajkan Nabi pada tahun ke-10 kenabian. Apa lagi? Bulan ini menjadi momen pertemuan kali pertama baginda Nabi dengan kaum Ansar. First time Nabi jumpa Ansar. Ini dalam riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak berdasarkan laporan daripada Jabir bin Abdullah. Kemudian apa lagi? Momen istimewa peralihan kiblat orang Islam daripada Masjidil Aqsa pergi ke Masjidil Haram. Juga berlaku pada bulan Rejab. Ini boleh rujuk dalam Ibn Katsir dalam Al-Bidayah wal Nihayah. Begitu juga pada tahun kedua Hijrah, Nabi mengirim Abdullah bin Jahash menjadi pendahulu ataupun riki sebelum berlakunya Perang Badar. Ini boleh rujuk dalam Ibn Katsir juga dalam kitab Al-Bidayah. Apa lagi? Perang Tabuk berlaku pada bulan Rejab tahun 9 Hijrah. Ini catatan Ibn Hisham dalam Sirah Nabawiyah. Lepas zaman Nabi, banyak juga peristiwa berlaku pada bulan Rejab. Contohnya kota Damsyik atau Damascus di Syam dibebaskan oleh orang Islam di bawah Panglima Abu Ubaidah Al-Jarrah dan Khalid bin Al-Walid bulan Rejab tahun 14 Hijrah. Ataupun Perang Yarmouk yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid juga berlaku pada bulan Rejab tahun 15 Hijrah. Ini boleh rujuk Ibn Katsir dalam Al-Bidayah. Apa lagi? Khalid Al-Walid membebaskan Hirah di Iraq juga pada bulan Rejab. Apa lagi? Baitul Maqdis berhasil diambil kembali oleh orang Islam pada 28 Rejab tahun 583 Hijrah. Bersamaan 2 Oktober tahun 1187 semasa zaman Salahuddin Al-Ayyubi selepas mereka mengalahkan tentera salib dalam perang Hittin. Begitu juga azan kembali dikumandangkan dan solat Jumaat kembali dilaksanakan di Masjid Al-Aqsa pada bulan Rejab selepas 88 tahun diduduki oleh
tentera salib. Jadi bulan ni begitu banyak warna-warni lah cerita sejarah. Cuma kita di Malaysia ni, Rejab ni lebih dekat dengan cerita Isra' wal Mi'raj lah. Dah tradisinya begitu walaupun banyak peristiwa yang lain. Ya, Isra' wal Mi'raj ini pun tak kurang hebatnya. Sebab Isra' Mi'raj ini cerita yang luar biasa. Cuma perlu dijelaskan, ulama' tidak sepakat bila berlaku. Tak ada sepakatan mengatakan, oh dia mesti berlaku pada bulan ini. Tidak. Imam Tabari mengatakan, Isra' berlaku sejurus Nabi dilantik menjadi Nabi. Dapat saja, macam surat pelantikan lah kalau kita, daripada SPA tu, dapat saja terus pergi Isra' Mi'raj. Macam pergi induksi lah, seolah-olah begitu. Imam An-Nawawi dan Al-Qurtubi mengatakan, Isra' Mi'raj berlaku 5 tahun selepas daripada pelantikan Nabi. Yang kita pakai pendapat yang lebih ramai. Al-Mansufuri misalnya mengatakan, ia berlaku pada 27 Rejab. Berapa tahun selepas lantikan? 10 tahun selepas lantikan sebagai Nabi. Jadi ulama' tidak ada kesepakatan bila berlaku. Bukan saja tarikhnya, harinya, bahkan bulannya pun diperselisihkan oleh ulama'. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, ada lebih daripada 10 pendapat. Ada yang kata dia berlaku pada bulan Ramadan, ada yang kata bulan Syawal, kata bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan begitulah seterusnya. Berlepas diri kita dari membahaskan perbincangan ini kerana terlalu akademik dan tak memberi apa-apa pun pada kita semua. Apa yang pasti, peristiwa ini Allah rakam dalam Quran. Bila berlaku, bukan masalah kita. Kerana bila direkodkan dalam Quran, tak ada orang boleh tolak selama mananya orang Islam. Dia mesti percaya. Isra' direkodkan dalam surah Al-Isra'. Ayat yang pertama. Subhanallazi sampai habis. Adapun peristiwa Mi'raj, iaitu Nabi naik menghadap Allah, naik ke Hadratul Qudus, menghadap Allah Ta'ala, itu direkodkan dalam suratul Najmi ayat 13 sampai ayat 18. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril dalam bentuk rupanya yang asal. Sampailah ayat laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat sebagian besar dari tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Tuhannya. Jadi no doubt about it bila dah rekod dalam Quran. Sementara lagi dalam hadis-hadis pun banyak, dan yang meriwayatkan hadis bukan seorang dua, ada kurang lebih 16 orang sahabat yang meriwayatkan cerita ini. Anas bin Malik, Abu Zar, Ibnu Abbas, Jabir, Abu Hurairah, of course, Huzaifah Al-Yamani, Ibnu Umar, Ibn Mas'ud, Ali pun ada, Umar pun ada. Jadi cerita ni memang sahih lah, tidak ada pertikaian. Dan ada kitab-kitab yang ditulis oleh ulama, misalnya kitab Isra' wal Mi'raj. Ada hadis tentang Isra' Mi'raj daripada versi riwayat Imam Ahmad dan juga At-Tabrani. Ada macam-macam. Jadi tidak ada keraguan peristiwa ini berlaku. Cuma bagi kita di negeri Selangor, itu kena berhati-hati dengan pahaman-pahaman daripada aliran akidah yang lain. Bagi kita aliran Ahli Sunnah wal Jamaah, kita percaya bahawa Nabi naik Isra' Mi'raj itu dengan roh dan jasad. Kalau ada tuan-tuan terdengar YouTube ke ada penceramah tersesat ke penceramah di masjid tuan-tuan, dia mengatakan Nabi Mi'raj dengan roh sahaja, itu Mu'tazilah. Tak tahu macam mana masjid tak kontrol ke apa, Allah alam. Bukan sini ni, cerita tempat lain. Tak hati-hati, oh tersalah panggil Ustaz Mu'tazilah misalnya. Jadi dia akan memegang premis Nabi naik dengan mimpi saja, dengan roh saja. Kita tidak. Kita di Selangor, atas majoriti di Malaysia, kita percaya Nabi naik dengan roh dan juga jasad. Ini aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Hadirin hadirat sekalian, disebabkan cerita ini dirakamkan dalam Al-Quran, maka ianya menjadi suatu yang wajib kita percaya. Cuma, Al-Quran ni, dia bukan buku cerita Quran. Quran jauh, dia bukannya untuk turun untuk bercerita, tidak. Tapi dalam Quran ada banyak cerita. Bahkan dalam Quran ada surah namanya surah Al-Qasas. Surah cerita-cerita. Dan kebanyakan pula cerita-cerita dalam Quran ini ada banyak kisah aneh. Banyak cerita-cerita yang pelik. Cerita Nabi Adam dilahirkan tanpa mak bapak misalnya. Lahir daripada tanah saja. Dijadikan pada tanah. Cerita Nabi Musa, tongkatnya berubah jadi ular. Nabi Musa boleh belah laut pakai tongkat. Nabi Isa lahir dengan maknya tak pernah berkahwin. Banyaklah cerita-cerita pelik dalam Quran.
cerita Nabi Isa menyembuhkan orang sakit, cacat penglihatan dan macam-macam lagi. Tetapi daripada seluruh kisah-kisah ajaib dalam Quran, termasuklah Ashabul Kahfi, termasuklah cerita Isra wal Mi'raj, hanya Isra Mi'raj sahaja yang dimulakan dengan kalimat Subhanallazi. Why? What is the because? The because is Isra Mi'raj dia bukan sekadar peristiwa luar biasa. Tapi Isra Mi'raj adalah peristiwa yang terlalu amat sangat luar biasa. Sebab itu ketika Nabi kita menyampaikan cerita Isra wal Mi'raj, orang Islam tak percaya. Jangankan orang yang non-Muslim, yang dah beriman. Lama ni kata hadis daripada Aisyah, lamma usriya bin Nabi ilal Masjidil Aqsa, asbaha yatahaddatsu an-nasu bizalika, fartaddan nasa, faman kana amanu bihi wa saddaquhu. Kata Aisyah, ketika Nabi diisrakan menuju Masjidil Aqsa dan kembali ke Mekah, pada pagi-paginya yatahaddatsu an-nas bizalika. Nabi pergi sampaikan kisah itu kepada orang ramai. Maka kata Aisyah, fartad dan nas. Fartad ni maknanya murtadlah manusia. Kita tak sampai hati nak menyebut murtad. Kita sebut keluar parti sajalah. Kita sebut keluar parti tubuh NGO. Begitu. Tak kasar sangat ayatnya. Tapi kalau terjemah, maka murtadlah manusia. Faman kana amalu bi wasaddaqu. Murtadlah orang yang sebelumnya beriman dan sebelumnya percaya pada Nabi. Serius lah benda gitu. Selama ni bukannya Nabi tak pernah sampaikan cerita yang pelik. Nabi pernah cerita tentang Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi-Nabi yang saya sebutkan mukjizat tadi. Tapi para sahabat ketika mendengar semua, Masya Allah, Allahu Akbar, Allah, Masya Allah, 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 Allah. Semua percaya. Tapi bila cerita Isra wal Mi'raj, macam YouTube punya suara. Dia tak percaya pula pada Nabi. Dan Nabi sendiri kecil hati. Kata Jabir, lamma kazzabatni Quraisyun qumtu fil hijr. Ketika aku dituduh bohong oleh orang Quraisy, aku sedang menceritakan Isra Mi'raj di Hijr Ismail. Dekat Kaabah ada satu kawasan separa bulatan. Nabi berdiri di atas Hijr Ismail. Fajallallahu li Baitul Maqdis. Allah tajalikan depan aku gambaran Baitul Maqdis. Fatafiqtu ukhbiruhum an ayatihi wa ana anzuru ilaih. Dan Allah tunjukkan pada aku segala gambaran perjalanan ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis, dan aku explain kepada mereka. Tapi tetap mereka tuduh aku bohong. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ibn Hibban. Dalam kitab Isra wal Mi'raj dicatatkan ada hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Khasa'is menyatakan sebagai riwayat daripada Imam Ibnu Abi Syaibah, juga An-Nasai, Al-Bazar dan Imam Abu Nuaim. Cerita ni sanadnya sahih. Al-Hafiz Ibn Hajar dia menghasankan cerita ni dalam kitab Fathul Bari. Yang mula-mula bawa cerita ini adalah Abu Jahal. Falamma asbaha ghadan ila nada Quraisy faja'a ilaihi Abu Jahal bin Hisham. Orang pertama yang datang jumpa Nabi selepas Isra Mi'raj adalah Abu Jahal. Abu Jahal ni dia ada satu tabiat. Tiap-tiap pagi dia akan jumpa Nabi kita, dia akan tanya soalan, Muhammad, apa cerita terbaru? Itu favorite dia. Muhammad, what's up? What's up? What's up? Kalau Mak Saleh, what's up? What's up, yo? What's up? Apa cerita baru? Dia memang suka tanya berita-berita. Sebab manusia ada kecenderungan dia nak tahu cerita dan berita. Kita pun sampai sekarang pun sama. Dulu kita nak tengok berita pukul 8, berita pukul 10, dunia jam 10, beli surat khabar. Itu berita. Pagi-pagi balik masjid, singgah kedai beli surat khabar, sambil sarapan surat khabar. Tapi sebab sekarang WhatsApp group dah banyak, berita tu banyak sangat. Tapi suka tahu benda cerita ni daripada dulu lagi. Tapi zaman Abu Jahal dulu, dia tak ada surat khabar, tak ada apa. Nabi kita jadi mangsa. Kenapa dia pergi kat Nabi? Sebab Nabi tu memang digelar pemberita. Nabi daripada perkataan nabak. Nabak maknanya berita. Jadi Nabi pembawa berita.
Betul, ingat kalau ada reporter di sini, awak jadi reporter bagus, tu kerja Nabi. Tapi mesti ada sidik, amanah, tabligh, fatanah. Jangan menipu. Cerita yang tak ada jangan diadakan. Benda 4 segi jangan cerita bulat. Itu nipu namanya. Lapor apa yang sepatutnya. Termasuklah wartawan jalanan. Patut tak lapor, jangan lapor. Jadi Abu Jahal jumpa Nabi, tanya, apa cerita? Nabi fadasahu Rasul bima jarah lahu faqala Abu Jahal. Nabi pun cerita, malam tadi saya naik buruk begini-begini, kena belah dada di rumah. Tiba-tiba kata Abu Jahal, ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, hallumu. Wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, mari sini, mari sini, mari sini. Jadi, Abu Jahal nampak itu peluang untuk dia nak buat character assassination. Ni peluang dia untuk menjatuhkan image Nabi kita. Sebab Nabi kita, dia ramai follower, subscriber, penyokong. Sebab dia ni dipercayai. Al-Amin. Branding dia kuat. Macam mana kita nak jatuhkan branding Al-Amin dia tu? Kena bunuh karakter itu. Tukarkan daripada Al-Amin kepada penipu ke, korupsi ke, rasuah, apa sajalah. Asalkan rosak image dia. Jadi Abu Jahal ni dia politikus. Bagi dia ini peluang untuk menjatuhkan. Sebab Muhammad ni nampak dia cerita benda yang orang tak boleh terima akal. Ketika Nabi cerita, dia serius je. Dia tak ada nak ejek ataupun mengata Nabi gila. Dia diam je. Dia orang politik. Dalam hati dia, ini boleh ada peluang aku ni. Ginilah Muhammad. Aku tahu kau selama ni tak boleh berceramah. Nabi kita dia tak ada tauliah. Tak ada permit ceramah, tak ada. Tak dibenarkan ceramah di Mekah. Ramai itu yang jaga Abu Jahal yang menjaga. Abu Jahal di majlis lah masa tu. Dia tak benarkan. Jadi Nabi kita masa tu ceramah kecil-kecilan sajalah. Di rumah Abu Bakar, di rumah Arkam bin Arkam. Tak boleh ceramah publik yang kita mana tak boleh. Kena tangkap mengat kuasa. Jadi Abu Jahal kata beginilah Muhammad. Engkau pun cerita ni memang baik punya. Tapi kalau aku seorang dengar rugi. Apa kata aku ajak induk suku Quraisy Bani Ka'ab bin Lu'ay semua datang dengar kau punya ceramah. Aku bagi special permit. Aku kali majlis. Don't worry. Dan aku bagi kau lokasi paling strategik sekali dekat Kaabah. Orang ramai lalu lalang situ. Aku bagi Hijri Ismail kau boleh berdiri atas tu. Apa macam? Nabi kita lama tak dapat kebenaran ceramah. Lama tak pegang mikrofon. Jadi bila diberi peluang live lagi, pasti ini peluang jangan disisiakan. Orang Islam pun ketika itu begitu berbunga-bunga hati. Alhamdulillah Nabi kita berjaya juga dapat slot siaran langsung dalam TV1 ni. Payah nak dapat ni. Macam mana boleh dapat kebenaran yang Alhamdulillah lepas ni ramailah masuk Islam. Jadi kalau tuan-tuan tanya, siapakah penganjur pertama ceramah Isra' Mi'raj? Jawapannya Abu Jahal. Dia pertama buat. Tuan-tuan jangan keliru antara Abu Jahal dengan Abu Lahab. Ada orang, yalah benda ni tak mustahak, faham tak faham, gitulah ceritanya. Abu Lahab ni pak saudara Nabi. Abu Jahal bukan. Abu Jahal ni memang Nabi punya pesaing, politik. Abu Lahab, yes, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Itu memang adik-beradik ayah Nabi. Dia panggil Lahab ni sebab menyala-nyala. Nyala ni ada setengah kata ulama, wajahnya cantik. Putih dia tu menyala-nyala. Bahasa kita sekarang ni flawless lah kot. Dia ambil gambar kan. Okey, selfie. Ada orang ejah, muka macam K-pop. Asal menggutu jadi licin. Itu Abu Lahab namanya. Abu Lahab. Nyala-nyala putih. Ada orang. Tak payahlah ajar. No filter, please. Pakailah apa yang ada. Tak payah filter-filter. Abu Jahal ni bukan. Abu Jahal ni Amru bin Hisham bin Mughirah. Dia suku Makhzum. Dia beza. Dia tak sama silah dengan Nabi kita. Nama Abu Jahal asalnya Abu Hakam. Nama kat pengenalan dia bagus. Abu Hakam. Abu mana bapak. Hakam kebijaksanaan. Bapak cerdiknya dia ni. Kenapa dia cerdik? Dia ni sejak daripada muda lagi, dia telah dipilih untuk jadi panel dalam Darun Nadwah. Darun Nadwah ni forum orang Quraisy. Dia macam parlimen sidang dun lah. Dia dah duduk dalam kumpulan tu untuk bincang masalah. Orang tanya pendapat dia masalah sistem peparitan. Dia muda lagi masa tu. Dia ni antara orang yang think tank daripada zaman muda.
Dan dia memang bijak betul. Orang bijak ni ialah daripada muda bijak, gifted lah. Jadi tapi Nabi tukar, Nabi gelarkan dia daripada Abu Hakam panggil Abu Jahal. Nabi gelarkan. Abu Hakam maknanya bapa segala kecerdikan. Abu Jahal, Jahal tu bodoh. Bapa segala kebodohan. Bapak bodoh je kau ni, kalau cakap orang faham. Kenapa Nabi marah sangat pada dia? Bukan hal personal. Nabi marah, pertama, ada dua sebab, kata ulama. Pertama, dia bunuh Sumayyah binti Khayyat, orang perempuan, dengan cara yang tak patut. Dia gunakan tombak, ditusuk ke dalam kemaluan sampai mati. Awak tikamlah dada ke tikam perut, tikam pada bawah buat apa? Nabi kata memang kau ni bapak bodoh yang kau ni. Lekat nama dia sampai sekarang, panggil Abu Jahal. Ada pendapat kedua mengatakan Abu Jahal ni, dia ni peminat Quran. Tak kepelik kita dengar kan? Dia orang kafir Quraisy, ada 3 orang peminat setia Quran. Cukup suka mendengar Quran. Pertama Abu Jahal, yang kedua Abu Sufyan, yang ketiga Al-Akhnas bin Syuraik. 3 orang ini. Tiap-tiap malam mereka akan berkumpul di tepi rumah Nabi, nak mendengar Nabi baca Quran. Ada sekali Nabi tahu orang Skodeng apa, Nabi batuk, lari bertempiaran. Belanggar sama sendiri. Rupanya mereka tak tahu sama ni, engkau Skodeng sini, engkau Skodeng. Akhirnya Abu Jahal kata, shh, kau jangan pecah rahsia ni, aku tumbuk muka kau. Dah, bang. Minta maaf nak tanya, alang kepala. Abang tiap-tiap malam ke Skodeng? Oh lah, dengar Quran. Abang dengar Quran apa tak masuk Islam? Ish, malas aku masuk Islam. Asal pula? Keturunan Muhammad ni, ayah dia, moyang dia, atuk dia, semua pegang jawatan besar-besar. Keturunan Bani Hashim ni lepas dia, habis aku suku Makhzum ni bila nak pegang jawatannya? Nabi pun dia juga. Tak bolehlah begitu. Rupanya dia anti Nabi kita kerana faktor kebangsawanan. Tu Nabi kata bodoh yang kau ni. Dia ada 3 suku bangsawan di Mekah, Makhzum, Hashim, Umayyah. Jadi Nabi kita Bani Hashim, Abu Jahal ni Makhzum. Jadi dia orang politik. Dia pun panggil lah orang-orang Mekah untuk dengar ceramah Isra' Mi'raj. Nabi pun ceritalah, tuan-tuan, malam tadi Jibril datang, buka atap rumah saya, belah dada saya, masukkan itu, keluarkan ini, didatangkan buruk, bla 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 bla. Kemudian saya pergi ke Masjid Al-Aqsa, orang angkat tangan. Tuan minta maaf, tuan pergi ke mana? Ulang balik. Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis tu. Ni pagi ni duduk sini ni. Balik semula semalam. Ulang balik tuan. Semalam pergi ke mana? Masjid Al-Aqsa. Baitul Maqdis. Ni ada sini. Balik semula semalam. Pergi semalam, balik semalam juga. Masing-masing berkerut muka. Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa bukan dekat. 2066 km. Tuan-tuan sekalian. Kalau kita driving zaman sekarang, 35 jam. Tu pun tuan-tuan kena naik ferry pula. Nak ada satu terusan kena naik. Kalau zaman Nabi dulu naik unta, 40 hari baru sampai. Macam mana Nabi boleh jalan sekelip mata? Jadi orang ramai ketika itu, ramai yang kecewa. Ramai yang masuk air, pecah perahu, marah kepada Nabi kita, krisis kepercayaan, undi tak percaya, tak jawatan, tubuh parti baru. Ini contoh sajalah. Keluar daripada perikatan, buat parti baru. Tak nak berkawan lah. Jadi ketika itu, Abu Jahal kata, tengok aku punya planning berjaya. Asalnya orang semua percaya ke Muhammad, sekarang ni semua kata dia gila. Terror aku. Terror. Sekali ada penasihat kata, bang, setakat layman orang biasa tak percaya ke Muhammad, nothing bang. Dia punya grup yang inner circle dia tu, kalau tak percaya itu baru berjaya bang. Siapa aku nak cakap siapa lagi? Abang perasan tak Abu Bakar tak ada. Abang kalau dapat pengaruhi Abu Bakar kalau tak percaya Muhammad tutup kedai. Percayalah. Tinggal dia je sekarang ni. Abu Jahal kata tak apa. Jom kita pergi rumah Abu Bakar. Kebetulan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia tak pergi dengar ceramah tu. Dia rumah dia depan Kaabah sekarang. Macam tuan-tuan kalau pergi ke Mekah, rumah Abu Bakar ni tapak Hilton yang lama tu. Yang ada KFC, Pizza Hut, apa semua tu. Atas tu kan ada Masjid Abu Bakar. Itu tapak asal rumah dia.
Jadi bergeraklah ramai-ramai orang Islam dengan bukan Islam pergi ke rumah Abu Bakar. Abu Bakar pun terkejut. Sebab biasa yang datang rumah dia kalau orang Islam, Islam semua. Ataupun orang bukan Islam, bukan Islam. Ini gabungan. Wow, ini sudah muafakat. Dia pun heran. Lain macam nampak ni. Apa hal ni? Datang ramai-ramai ke teratak patik. Abu Jahal kata, Abu Bakar, ringkas ceritalah. Awatasaddiqu annahu zahaba lailata ila Baitul Maqdis wa jaa qabla an yusbih. Aku nak tahu tu je Abu Bakar. Kawanmu, sahabat kesayanganmu, pagi tadi cerita depan orang ramai, dia pergi Baitul Maqdis malam tadi, dia balik semula malam tadi, pagi tadi dah ada sini. Aku nak tanya, kau percaya ke tidak? Dengar semua. Dengar semua. Abu Bakar nak jawab tu. Naam, aku percaya. Abu Jahal marah. Kau nak percaya celah mana? Kau tak dengar apa ceramah dia. Percaya. Pakai otak, logik. Pergi malam tadi, balik malam tadi. Baitul Maqdis. Abu Bakar jawab begini, inilah usaddiquhu fima huwa ab'adu min zalika. Usaddiquhu bi khabari sama' fi ghadwatin aw rawhatin. Abu Jahal, aku kenal Muhammad daripada kecil. Dia pertama tak pernah bohong. Pernah dia bohong kita? Tak pernah. Dia tak pernah bohong. Kemudian, aku kenal dia lama. Tiap-tiap hari dia cerita, wahyu turun pada langit, pergi dekat dia. So, sekali-sekala kalau dia pula naik ke langit, apa masalah engkau? Jadi Abu Jahal gagal meyakinkan Abu Bakar. Abu Bakar berjaya pula meyakinkan balik ketua-ketua bahagian yang dah letak jawatan. Jadi, akhirnya nyatakan sokongan tak boleh bagi semula pada Nabi. Ini riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Tuan-tuan boleh tengok cerita dia. Ini cerita politik jugalah. Orang dah tak percayalah ke Nabi sebab orang ingat Nabi dah gila. Gila dah. Dah tak betul dah ni. Kena makan ubat dah ni. Abu Jahal punya kerja, musuh politik. Tapi Abu Bakar ni, dia penyelamat kepanasan politik ketika itu. Lepas itu kita dalam politik yang panas-panas, tak kira lah di negara kita ke di mana-mana, kita kena ada watak Abu Bakar sebegini. Abu Bakar ni dia menenangkan. Ketika orang tak percaya kepada pimpinan, kena ada orang seperti Abu Bakar yang menyejukkan balik. Abu Bakar kena. Tapi sekarang tak ada dah watak Abu Bakar ni, tak ada dah. Tukang bakar ramai. Tukang bakar dia lagi simbah minyak lagi sebab dia pula nak jadi ketua. Tak ada. Abu Bakar tak pernah terfikir. Atas sebab itu, Nabi menganugerahkan Abu Bakar dengan satu gelaran yang tidak diberikan pada mana-mana sahabat. As-Siddiq. Itu keistimewaan Sayyidina Abu Bakar. Balik kepada cerita Isra' Mi'raj kita. Mengapakah orang tak percaya, tuan-tuan? Cerita Isra' Mi'raj. Orang tak percaya sebab dia luar daripada akal. Cerita yang lain pun luar pada akal. Tetapi kalau zaman moden, kebanyakan daripada peristiwa pelik dalam Quran boleh dibuat sekarang. Ular daripada tongkat. Ingat tak boleh buat ke? Zaman AI ni tuan-tuan, lebih pada tu boleh buat. Zaman AI ni macam-macam benda boleh buat. Orang gambar ayah kita dah meninggal, keras begitu, masuk AI punya software, boleh bercakap pula orang tua ni. Wow. Macam mana dia buat? Kita pun pelik kan? Kalau tuan-tuan yang selalu main dengan AI, chat GPT, kadang terfikir juga, mukjizat aku rasa benda ni. Semua benda dia tahu. Kita pun, ada jin ke pusing laptop? Sebab kalau tanya Google, Google hanya cadangkan. Kita tanya, Google, bagi ni. Dia cadang kalau website ada 1000 ke apa ke. AI tak, tolong buat. Baru ni, ada kawan saya tertinggal barang dalam kapal terbang Arab Saudi Airlines pergi ke Mekah, balik nak buat surat email nak hantar kepada Saudi Airlines, nak mengatakan ada barang dia di seat sekian-sekian, boarding pass dia berapa nombor semua, nak tulis surat bahasa Inggeris. Kita semua ni berkarat semua bahasa Inggeris. Baru nak mengarang dia madam padam balik tak. Lalah ada kawan seorang lagi, kau tak payahlah penat-penat, buat kat chat GPT je. Type, please make letter to Saudi Airlines, things in seat nombor. Cakap brokernya. Punya baik AI, dia betulkan balik soalan kita. Dia bagi pula contoh surat. Tinggal sign je. Tu bila tengok, ada jin lah rasanya. Jadi banyak mukjizat dulu, sekarang dah boleh dibuat lah, insya-Allah.
Nabi Isa lahir, tak ada ayah. Sekarang lagi lah melambak-lambaknya. Tapi Nabi Isa tidak begitu. Nabi Isa dengan Maryam tidak begitu. Tapi untuk Isra' Mi'raj, dia adalah mukjizat yang no way. Impossible. Sebab itu Isra' Mi'raj adalah peristiwa yang kita mesti baca dengan iman. Tak boleh guna ilmu akal. Sebab peristiwa ini langsung tak masuk akal. Sebab itu malam ni saya ingin mengajak tuan-tuan. Perbahasan Isra' Mi'raj ini hakikatnya adalah sesuatu yang sangat berkembang. Dia bukan sekadar terhad kepada dimensi pengajaran, teladan, cerita durus wal ibar, hidayat dan nasihat, huda wa mau'izah semata-mata. Bukan cerita, oh ni nak kita ni jangan mengatur orang esok kena kerat lidah. Itulah tiap-tiap tahun. Cerita semayang semua bagus, tapi dia bukan sekadar itu. Isra' Mi'raj ini sebuah cerita yang mampu memberi cabaran dan tentangan paling sengit kepada ilmu sains. Itu yang lebih jauh lagi. Saya percaya dalam masjid kita ni ada orang yang background sains yang ramai. Tuan-tuan sekalian, sains ni orang dah tak minat lagi lah. Ada kajian dan dapatan dibuat. Sikap orang Islam di Malaysia terhadap ilmu sains ini begitu mendukacitakan. Sedangkan cerita Isra' wal Mi'raj ini syarat dengan cerita-cerita yang boleh merangsang kepada sains. Ada kajian yang dibuat oleh MASTIC. MASTIC ini Malaysian Science and Technology Information Center. Dia di bawah Ministry of Science, Technology and Innovation. Dia buat kajian, dia kumpul data tentang minat, sikap, pengetahuan, pemahaman dan kesedaran masyarakat terhadap dua bidang, STI dengan STEM. STI ini Science and Technology Information. Satu lagi terhadap Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik. Hasil kajiannya sangat mendukacitakan. Ada kajian tentang daripada Persatuan STEM Nasional, NSA. Dia mengatakan hanya 19% saja budak-budak muda sekarang pilih aliran sains. Dan benda ni dah sejak pada tahun 2020 lagi. Jadi negara kita akan berdepan dengan ketandusan engineer dan juga saintis pada masa akan datang. Dan benda ni sangat kritikal. Menurut kajian daripada Majlis Kebangsaan bagi Pembangunan Saintifik dan Penyelidikan, untuk capai negara teknologi tinggi dan maju, kita perlukan 500,000 saintis dan jurutera. Tapi jumlah jurutera sekarang yang mendaftar hanya sekitar 70,000 saja ataupun 17% saja. Bukan negara kita lah, hatta di seluruh dunia sekalipun, jumlah saintis di negara-negara Islam, majoriti Islam ni, nisbah dia 230 saintis per sejuta penduduk saja. Bandingkan di Amerika, 4,000 saintis per sejuta penduduk. Di Jepun, 5,000 saintis per sejuta penduduk. Kita tengok full-time yang researcher. Di seluruh negara Arab, full-time researcher ni 35,000 orang saja. 50 juruteknik per sejuta. Di negara non-Muslim, 1,000 juruteknik per sejuta. Jadi dunia Islam akan mengalami kurang upaya untuk menghasilkan ilmu pengetahuan untuk jangka masa yang depan. Mereka dah tak minat lagi. Pada Isra' Mi'raj ini, cerita yang mencabar sains. Ada satu kajian yang pernah dibuat oleh Dr. Farruh Salim. Dia think tank kerajaan Pakistan lah. Dia buat satu artikel, Why are Jews so powerful? Kenapakah Yahudi begitu berkuasa sekali? Dia buat kajian lah berdasarkan suasana semasa ni. Memang hari ni ramai orang masih lagi marah kepada Yahudi. Tapi adakah mereka semakin lemah? Berkuasa je. Apa sebab? Yahudi ni dalam dunia hanya 13.5 juta saja Yahudi dalam dunia. Di muka bumi ni ada 7 juta di Amerika, ada 5 juta di Asia, 2 juta di Eropah, ada 100,000 di Afrika. Campur semua sekali, Yahudi ni 100 kali ganda lebih berkuasa daripada orang Islam. Apa sebab? Kerana mereka adalah bangsa yang sangat maju dalam ilmu. Sejak 105 tahun, 174 orang Yahudi menang 15 dozen hadiah Nobel. Bidang literature ada 13 anugerah, chemistry ada 32, ekonomi ada 27, fisiologi dan perubatan ada 53 anugerah. Dalam bidang fizik ada 49. Dan orang Islam ada 3 bilion, 4 je anugerah dapat. Itu pun Peace Prize. Kebanyakannya Peace Prize. Yang 4 ni literature, fizik dengan kimia.
Orang Turki, orang Mesir dan orang daripada India. Apa yang Yahudi tak buat? Albert Einstein disebut sebagai manusia abad ini, bukan manusia tahun ini. Benjamin Rubin, bius, dia orang Yahudi. Jonas Salk, vaksin, banyak orang Yahudi. Jadi mereka maju bukan kerana kuat, tapi kerana cerdik. Yang ini kita akan sambungkan kemudian, sebab saya ingat kita beri laluan dulu kepada Azan Isyak yang akan berkumandang sebentar lagi. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung syarahan Isra' Mi'raj kita pada malam ini. Sebelum kita meneruskan, kami mohon izin daripada jemaah yang nak mendirikan semayang untuk kami menganjakkan sedikit pelaksanaan solat Isyak berjemaah untuk memberi peluang pada saya menghabiskan huraian pada malam ini. Izin ini perlu didapatkan kerana orang yang nak semayang itu mempunyai lokal standar untuk mendirikan semayang di masjid ini berbanding mendengar ceramah. Sebab niat buat masjid, wakaf mula-mula dulu niatnya untuk semayang. Bukan untuk dengar ceramah. Jadi orang yang semayang, dia lebih betul lah hak dia. Tapi kita minta izin lah ya. Kita tolak ansur lah sekali-sekala ya. Sekali-sekala. Hadirin hadirat sekalian. Balik kepada cerita Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj ni dia bukan sekadar cerita iktibar. Tapi cerita Isra' Mi'raj ini memberi satu isyarat nak mencabar orang Islam. Engkau orang semua mesti kuasai ilmu sains. Sebab nanti saya akan terangkan Isra' Mi'raj ni semua tentang sains, tentang kejuruteraan, buruk dan sebagainya. Itu engineering semua. Sedangkan benda itu tak dikuasai oleh orang Islam. Kerana melihat, mereka kebanyakannya melihat sains ni nak buat apa? Beria-beria sangat. Cerita jamak qasar sudahlah. Jamak takdim, jamak takhir, 80 km 2 marhalah. Sudah, jangan cerita hal lain. Ini tak betul. Wahyu kita yang pertama adalah Iqra'. Apa makna Iqra'? Suruh pergi sekolah. Baca, research, buat kajian. Dalam Quran, perkataan ilmu diulang lebih banyak daripada perkataan agama, din. Perkataan ilmu disebut 105 kali. Perkataan din hanya 103 kali. Bahkan kalau kita tengok sekali dengan kata jadian derivatif, perkataan ilmu disebut 744 kali. Alima, ya'lamu, i'lam, yu'lam, alim, ulama' dan macam-macam lagi. Jadi macam mana kita nak selesaikan masalah orang tak minat dengan ilmu sains? Moga-moga dengan cerita-cerita Isra' Mi'raj merangsangkan balik. Tapi yalah, bila kita cerita sains dalam masjid, orang marah. Saya dulu jaga masjid, pernah jadi KPP masjid. Ada setengah masjid yang nak buat benda ini. Tapi orang tak gemar. Sebab masjid tak payahlah sibuk-sibuk cerita hal-hal sains dalam masjid. Datang semayang, sudahlah. Kita ingin jelaskan malam ni, tanpa sains, masjid pun tak ada. Tanpa sains, waktu semayang pun tak ada. Tuan-tuan ingat ni semua datang secara magic. Abrakadabra, simsalabim. Tak. Semuanya menggunakan kepakaran orang-orang sains. Dalam Quran, Allah Ta'ala suruh kita sanuriyahu ayatina. Maka kau pandanglah kepada ayat-ayat aku. Engkau akan bertambah iman. Ayat Allah ni berapa? Kata ulama, pertama ada ayat-ayat yang disebut ayat qauliyah. Yang ini ayat yang terucap, Quran. Satu lagi ayat kauniyah, alam yang tercipta. Orang nak mengkaji alam, ini orang sains. Masjid kita ni pun, kalau tak ada sains, tak dapat nak buat masjid. Macam masjid ni lah, dia tak ada kipas helikopter. Ada setengah masjid sekarang dia pakai, ada juga kipas helikopter. Ada kipas helikopter. Kipas helikopter ni tuan-tuan, dia tu sains. HVLS, High Volume Low Speed. Orang kampung panggil kipas helikopter lah. Kelajuan angin dia antara 2 hingga 3 meter sesaat. Dia boleh sebarkan aliran angin sampai 20,000 kaki persegi dari sudut ke sudut. Satu unit kipas 7.3 meter boleh hasilkan angin bersamaan 50 unit kipas siling. Tapi macam mana tuan-tuan nak pasang? Ukur lilit hampir 8 meter. Berat dia saja average 120 kilo, 115 kilo, 112 kilo, 109 kilo. Paling ringan teknologi baru, jenis torque waterline, TORQ, 79 kilo. Tuan-tuan nak angkat ke atas, nak sangkut, nak buat, itu semua kan memerlukan kepada ilmu selain daripada
ilmu pekah. Salah pasang jatuh atas kepala orang. Lepas tu benda ni sains. Ada setengah orang, dia tak faham fizik. Dia duit masjid banyak. Beli 4 kipas helikopter. Dia pasang 4 penjuru. Tak ada nak Assalamualaikum ke engineer, ke arkitek, ke JKR. Tak ada. Dia buat mandai sama dia. Pasang. Rupanya kipas helikopter ni bila salah pasang, dia punya rotationnya kalau serentak, terangkat kain jemaah. Tengah sujud, gelap, selubung. Rupa kain pelekat di atas kepala. Awak tak pakai seluar dalam. Dah macam mana gaya cerita? Ada pening, batal, tak semayang. Padan muka. Bermula daripada awak tak pandai pasang kipas saja. Itu kan sains. Orang sains je lah tahu pergerakan angin apa semua ni. Ni kita ceramah pakai PA system. PA system ni tuan-tuan, sains dan teknologi. Masjid duit banyak, ya, boleh beli alat-alat canggih, QLAN, AES 67, Dante teknologi, speaker Boss MSA 12X, steerable line array speaker macam-macam. Boleh beli. Orang bagi duit, orang sumbangan. Tapi bila beli, tak dengar juga suara ke belakang. Apa sebab? Kena buat rawatan akustik. Kena ada penilaian sistem elektroakustik untuk dapatkan reasonable speech intelligibility. Itu bukan bidang kita. Itu bidang engineer. Sound engineer. Reverberation time within a space, dia ada sound absorptive surface area, pergi ke sound reflective surface area. Saya tak pandai dengan benda gini. Sebab pernah jaga masjid, dia ada alat mengukur. Kita panggil sound engineer ni, sebelum pasang barang, dia tengok dulu sekeliling ni. Macam nak ruqyah jugalah. Tengok mana ada jin-jin yang perlu dibuang. Tuan-tuan ingat main pacak je ke speaker? Ada kira-kira. Kalau tidak, barang mahal, suara tak dengar. Jadi dia akan tengok dulu. Dia guna alat-alat untuk mengukur. Dia pakai omnidirectional, ada guna 3D, mikrofon dummy binaural, ada ujian pembesar suara, pakai pula dodecahedron, tong, dia ukur lah tahap gema reverberation time. Dalam masjid tu dia tengok berapa ukur yang paling sesuai. Macam masjid kita, ni suara solid lah, maknanya tak ada delay. Dia ada kiraan-kiraan dia. Ukuran gema ruang dalam masjid mesti berada pada tahap 2.0 dan 2.5 saat untuk bunyi mid frequency sound. Frekuensi yang pertengahan antara 500 sampai 1000. Waktu dia cek lagi, dia buat penilaian parameter akustik STIPA, dia panggil Speech Transmission Index for Public Address. Orang macam kita, hak ngaji kita tak reti, buat mandai je. Kena orang yang pandai. Artinya sains dan teknologi. Berapa pemeriksaan kita nak pastikan tahap background system. Antara dia punya SPL antara 65 sampai 80 decibel. Foreground system dia antara 80 sampai 90 decibel. Dia punya performance system daripada dia mesti 90 decibel ke atas. Baru bila imam tu baca, orang khusyuk macam Masjidil Haram. Imam baca sedap, PA system pula marvelous. Dia batuk pun orang khusyuk. Oh, sedapnya imam batuk. Itu baru batuk, belum dia mengilai lagi. Siapa kata sains tak ada dalam masjid? Tak betul. Tak betul. Itu tak masuk kalau masjid kita esok nak buat renovation. Ataupun nak wiring balik. Tuan-tuan sekalian, kerja-kerja pendawaian balik. Pemasangan distribution box, single phase, three phase, soket plug, lampu, kipas, aircon, underground cable. Baik tu imam, selain pada baca Yasin, baca tahlil, dia kena kenal juga alat-alat oscilloscope, ammeter, ohmmeter, voltmeter. Baru tak kena kencing. Baru tak kena temberang. Bila nak siap ni encik wayar tu juntai-juntai ni. Oh kita ni temberang je kita. Drag lah tak siap. Kalau kita tahu ilmu sains, ilmu teknologi, ilmu kejuruteraan sikit sebanyak, insya-Allah banyak kerja-kerja masjid ni boleh selesai. Pengalaman saya menjaga masjid, menjadi imam bila bawa tahlil, ceramah, dia bukan utama sangat. Utama adalah maintenance. Sebab masjid, macam mana bagus pun program, aircon tak sejuk. Air kepala pusing, air tak ada. Got tap, no water. Benda pedahnya. Orang masjid punya kelengkapan tak bagus. Orang tak minat pada masjid kita. Dia mesti kemudahan, itu mustahak.
Ni musim-musim hujan, hujung tahun. Alhamdulillah, ni masjid baru. Tak adalah nampak bocor. Kalau masjid tempat lain, keliling baldi tu dekat menara tu, keliling atas lantai. Banyak baldi pada jemaah. Sebab pengurusi ataupun nazir tak pernah ambil tahu sangat high maintenance. Tak ada nak buat check, nak buat waterproofing. Sains. Sains dan teknologi. Tadi jam kita bunyi. Tit, penentuan waktu solat. Sains. Penentuan kiblat. Sains. Tuan-tuan nak raya nanti nak puasa, jumpa dengan Jabatan Mufti, bukan teropong pakai binocular. Kita pakai Sharpstar Askar 400 Astronomical Telescope. Seperong gitu. Ada kiraan matematik lagi. Saya dulu first time pindah ke Jabatan Mufti. Saya naik ke Menara Kuantan. Duduk dengan orang jumpa Jabatan Ukur Pemetaan. Dah kita ustaz bukan ketinggi ke? Kena ngaku, saya act sangat lah. Ngera bukan bidang kita. Kita hukum yes. Tapi bila ngira dia keluar data, dia print. Data tu berpina mata saya membaca. Macam kita pergi buat medical check up. Keluar. Apa benda nombor kita pun tak faham. Macam kita kan medical check up kan detail report. Kita hanya tahu gula je. Gula berapa. Itu mana kita tahu je lah. Tapi orang yang ada belajar ilmu sains, dia boleh baca semua. Dia boleh beritahu. Begitu sains mustahak. Tanpa sains, tak raya kita. Yes, dulu kita guna 3 kaedah tradisional. Tanpa alat-alat astronomi ataupun kaedah matematik, kita tengok matahari terbenam. Daya tuan-tuan nak tengok matahari terbenam tiap-tiap hari. Yang kedua, kita tengok kaedah buruj bintang. Kita tengok kedudukan belantik ataupun Orion ataupun buruj Al-Babadur. Ataupun kita tengok pada buruj itu ada tak 3 bintang sederet. Mintaka, Nilam dengan An-Nitak. Sekarang kalau tuan-tuan pandang ke langit, dah tak boleh nampak lagi dah buruj-buruj ni sebab langit kita pencemaran cahaya. Menara Kuala Lumpur tengok anak bulan tiap-tiap tahun payah nak dapat. Sebab bila dia skodeng, saya panggil skodeng lah ya. Dia tengok ke depan, tak ada. Gelap tak ada. Macam Bukit Melawati, Kuala Selangor, cun lah sebab dia gelap situ. Atau tengok di Tioman, itu kan cantik tempat dia. Kalau menara Kuala Lumpur lah tak tahu, tengok ling, ingat kan nak bulan. Rupanya KLCC punya cahaya. Yang. Lepas tu menara Kuala Lumpur tu tak boleh dah menengok anak bulan. Tengok anak dara boleh. Tengok anak bulan tak boleh dah. Tak boleh dah. Ataupun kita ukur kiblat pakai peristiwa Istiwa Azam. Istiwa Azam setahun 2 kali je. 28 Mei, 16 Julai. Itu je kita boleh cek balik. Nak tegakkan balik kiblat. Sebab itu astronomi ni sains. Dan dia sangat penting bagi kita orang Islam. Kita nak mengkaji waktu semayang kita, penentuan masuk Rejab dan sebagainya. Jadi kalau ada orang kata, sains tak mustahak ustaz, kita belajar bab jamak, sudahlah. Jamak qasar, jamak takdim, jamak apa. Ini tidak betul. Sebab sainslah benda yang sangat dituntut oleh agama kita. Apatah lagi Isra Mi'raj ini, cerita Nabi berjalan ke langit. Langit ni tuan-tuan, antara sunnah yang ditinggalkan oleh umat Nabi SAW adalah memandang ke langit tiap-tiap pagi. Nabi ada satu amalan dia. Dia akan bangun, dia mengusap tangan ke wajah dia, dia keluar, dia pandang ke langit dan dia akan membaca ayat-ayat tertentu. Ulama bahas kenapa Nabi suka melihat langit tiap-tiap hari. Kalau kita tengok dalam Quran, penciptaan langit sering didahulukan sebelum disebutkan bumi. Langit dulu baru bumi. Langit dulu baru bumi. Hujatul Islam Imam Al-Ghazali dalam bukunya Al-Hikmatu fi Makhluqatillah mengatakan bahawa memandang langit ini ada 10 faedah. Wa qalil fi nazar ila sama' 10 fawaid tanqusul hammi wa taqlilus sawasi wa tazilul hammi wal khauf. Panjang. Dia mengatakan ada 10 faedah memandang ke langit. Mengurangkan kesedihan, meminimumkan rasa was-was, menghilangkan rasa takut. Macam-macam lah, termasuk lah mengubat kerinduan. Kita kalau rindu kepada arwah mak ayah, antara tempat yang kita rasa tenang untuk nak pandang, langit. Tiba kan teringat kepada mak dah setahun meninggal misalnya. Balik masjid ni kan duduk luar rumah, menengok langit. Dia mengubatlah kerinduan. Lepas tu orang Melayu dulu-dulu, kalau dia rindu ke kekasih dia kirim rindu dia pada angin yang lalu, tolong bawakan rinduku pada ni, wahai bulan ni. Dia
semua bercakap dengan langit. Maka langit ni kata Imam Ghazali memberikan semangat dalam kehidupan. Lepas tu anak-anak muda ada hafal lagu yang Faizal Tahir tu kan. Gemuruh jiwa, semangat membara dari puncak terus ke angkasa. Berkalungkan bintang berkelipan. Menyerlah jauh dari yang biasa. Orang kalung rantai loket je. Kita kalung bintang di langit. Mana nak lebih daripada orang. Langit ni semangat. Dan Nabi amalan dia pandang langit. Sekarang ni, kita ada satu trend dipanggil geng astrofil. Astrofil ni, orang yang terlampau suka kepada langit dan benda-benda di angkasa. Bagi dia langit ni macam kotak harta karun yang penuh dengan teka-teki. Melihat langit ni boleh macam-macam lah. Dan ingat, Isra' Mi'raj adalah perjalanan Nabi di langit. Saya ingin bawakan malam ni Isra' dari sudut sains. Kalau ada orang sains, kita boleh discuss lah. Perjalanan Nabi ni, dia bukan sekadar merentas langit. Tapi Nabi merentas masa dan juga ruang. Dari segi kajian sains, peristiwa ini memberi satu lanjakan kuantum yang boleh mengubah persepsi kita selama ini tentang konsep masa serta ruang dan teknologi yang terlibat. Kita dalam dunia sains pernah alami lonjakan apabila Albert Einstein kemukakan teori konsep relativity. Untuk kira 200 tahun sebelum itu, ahli fizik bergantung dengan hukum Newton. Einstein dia jumpa relativity tahun 1921. Kalau kita ceritakan Isra' dari sudut sains, kalau ikut teori relativity, Nabi yang bergerak dengan kelajuan cahaya, pasti Nabi akan alami pecutan dan nyah pecutan. Maka sepatutnya, berdasarkan sains, masa Nabi berjalan lambat, masa bumi yang bergerak laju. Itu berdasarkan Einstein. Tapi dalam cerita ini, dia berlaku terbalik. Iaitu, Nabi pula, masa pula berjalan begitu cepat sekali. Maka teori Einstein ini tak dapat nak diaplikasikan dalam dimensi yang Nabi alami itu. Sebab itu Isra' Mi'raj ini, tanyalah kepada saintis yang paling botak sekalipun, dia tak akan percaya benda ini. Sebab bercanggah dengan prinsip sains. Bolehkah Isra' Mi'raj diulas dalam kerangka Bernoulli Principles ataupun Newton's Law Aerodynamics ataupun Aerothermodynamics, Fluid Mechanics dan segala prinsip-prinsip fizik? Dapatkah Isra' Mi'raj dikaji daripada aspek power system, rotor size and design, vehicle design and structural integrity, noise and vibration analysis, maneuverability, control system, payload, power to weight ratio, dynamic stability dan sebagainya lagi? Bolehkah Isra' Mi'raj dibuktikan menerusi computation fluid dynamics ataupun CFD? Adakah buruk itu melakukan vertical take off sama seperti drone melakukan take off biasa? Benda ini masih lagi belum dijawab kerana orang kita tidak melihat cerita ini sebagai sains. Dia sepatutnya Isra' Mi'raj ni untuk akan datang, jangan panggil ustaz ceramah. Ustaz tula pusing-pusing ceritanya. Dia kalau nak impak besar, panggil saintis. Panggil saintis. Saya dulu pernah masa di Port Dickson, ada satu masjid. Bagus masjid ni. Dia buat forum Isra' Mi'raj. Dia gabungkan saya dengan Datuk Dr. Syekh Muzaffar Syukur. Baru ngam. Angkasawan. Tanya ke ustaz-ustaz yang pergi ke Mekah. Paling jauh. Mana pernah pergi ke langit pun. Pergi ke Mesir, pergi ke Mekah. Bukan menghina, tidak. Untuk kita nak dapat suatu benda baru. Maklumat baru. Dia gabungkan dengan Datuk Dr. Syekh Muzaffar Syukur. Dia pun bercerita. Kita jadi kagum dengan cerita Isra' Mi'raj. Dia tidak cerita Isra' Mi'raj, dia cerita tentang langit. Bila dia memberikan pendapat dia lah bahawa bila Nabi naik lapisan 7 lapisan langit itu, mungkin kata dia itu adalah lapisan-lapisan yang dipanggil troposfera, stratosfera dan sebagainya. Tapi dia kata berdasarkan sains, nak naik ke setiap lapisan ini memerlukan peralatan yang khusus. Contohnya lapisan troposfera, lebih kurang dalam 13 hingga 15 km daripada bumi. Dia ada 90% jisim atmosfera dan dia protek bumi daripada suhu negatif 270 darjah sentigrad.
Syekh Muzaffar kata, saya terbang 333 km daripada bumi. Sampai ke sana, saya dah tak ada udara lagi. Dan saya memerlukan pakaian khusus. Tuan-tuan, jangankan pergi troposfera. Kita panjat Gunung Everest, itu baru 8,848 meter. Pressure udara 1/10. Dah tak ada nyawa duduk atas Everest itu. Lepas itu, kita punya pendaki yang dapat, yang Felda ke apa gitu, dapat naik Everest. Buat ucapan rakyat Malaysia. Kan tercungak-cungak. Kami sedut nafas. Mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia. Baru Gunung Everest. Nabi atas langit boleh borok dengan Jibril. Wow, Jibril, apakah itu? Wah, Jibril, ngapa? Bapa gitu? Boleh borok. Jadi, kata Syekh Muzaffar Joko, logiknya tak boleh, Ustaz. Tapi sekali lagi, ini cerita iman. Kemudian kata dia, lapis yang kedua panggil stratosfera. 24 sampai 28 km. Dia kata, ini kapal terbang biasa, tak lepas. Kita yang naik international flight, Boeing 747-400, Airbus A380-800, baru 31,000 feet. Tinggi kita lebih kurang dalam 10 km, 9.448 kurang lebih. Tak sampai pun lagi. Domestic flight, kalau Malaysia Airlines, Malindo ke apa, Boeing 737-400, Boeing 737-800. Kalau Firefly tu lagi ATR 572 seat tu 16,000 kaki je. Tak nampak, tak ada apa boleh nampak bandar lagi. Tak ada apa. Kalau yang second layer dia kata, satu-satunya flight yang lepas, jet, Lockheed SR-71 Blackbird. Itu je yang lepas. Itu pun dia terbang 25 km dari bumi. Itu pesawat espionage. Kerjanya ambil gambar di bawah dan dia boleh ambil gambar sampai plate nombor kereta kita. Begitu tajam sekali dia punya kamera dia. Dan pesawat ni pernah cross Lautan Atlantik dari New York ke London dalam masa sejam 55 minit saja. Normal kelajuan 911 km sejam, biasa ambil 7 jam baru sampai. Tapi kelajuan dia 3,911 km sejam. 3 kali ganda kelajuan bunyi. Jadi kata Syekh Muzaffar Syukur, sains tak boleh terima. Sebab Nabi kita tak disebut ada peralatan. Roket ke apa ke, tak disebut. Kemudian dia kata, Ustaz, awan ni, bukan kita boleh main langgar, dia kata. Kita nampak awan memang cantik lah. Awan nano-nano ni. Tapi tuan-tuan, awan ni walaupun cantik, benda antara yang ditakuti oleh pilot, awan. Awan ni nampak lembut. Awan dia ada beberapa kumpulan utama lah. Awan rendah, awan sederhana tinggi, awan yang tinggi ke atas. Kalau awan yang rendah ni, stratocumulus, mana lagi? Nimbostratus, awan stratus. Ni terletak 3,000 meter lah daripada muka bumi kurang lebih. Awan stratocumulus, dia lebih kasar. Nimbus ni, dia berlapis-lapis. Adalah yang tertentu ni, pilot dia ngeri sikit melengok. Sebab kalau kita langgar awan, pesawat kita bergegar. Kan tuan-tuan selalu naik kapal terbang. Kalau daripada Kuala Lumpur pergi ke Tawau, 2 jam setengah, sepanjang jalan bergegar, tak ada lah air dengan air panas, padan dengan muka. Tak dapat minum kopi langsung. Tak boleh nak buat, tak boleh nak buat. Dan orang biasa kalau kena gegar-gegar tu, asalnya tengok movie dalam TV, dalam kapal terbang, tukar-tukar dengar Quran je. Meninggal aku, meninggal. Dia lantak sampai Kuala Lumpur meninggal. Takut, dia bergegar. Sebab kita ni kapal terbang, ni kalau ada pilot, kalau salah betul kalah. Kita terbang ni, yang menopang kita adalah sayap pesawat. Sayap tu makin besar sayap, makin laju kapal terbang tu. Jadi sayap ni, bawah dia ada udara. Dia tekan ke atas supaya kita terbang. Jadi bila dia langgar awan, awan tu putuskan angin dia udara. Jadi dia bergegar. Itu tukar Quran tu. Itu cerita layman punya ayat lah. Tapi itulah sains. Kemudian dia ada awan tinggi, awan rendah dan macam-macam. Maka kata Syekh Muzaffar Syukur, nak sampai ke atas ini, ada peralatan. Sama juga yang lapisan langit yang seterusnya dia panggil ozonosfera. Itu tak ada pesawat boleh terbang. Rocket powered X-15. Pakai roket saja. Tapi laju. 7 kali kelajuan bunyi. Cuma semasa rocket power X-15 terbang, dia kata, body jet tu jadi panas 14 kali ganda daripada air mengelegak. Jadi tak boleh orang biasa naik. Mesti pakai pakaian yang khas. Jadi ditanya, adakah ada sebarang keterangan Nabi pakai pakaian khusus?
Tak ada, Nabi naik buruk je lah. Buruk dengan tu. Jadi, kalau berdasarkan sains tu payah nak dipaham. Sama juga katalah Nabi kalau pergi angkasa lepas, outer space. Tapi saya pernah jumpa dengan Profesor Dato' Insinyur Alias bin Muhammad Noor ni UTM. Dia ni memang rocket scientist lah. Dia punya degree pun dalam bidang thermofluids dan dia punya PhD pun turbo machinery. Ini memang ulama roket betul. Dia kata berdasarkan pahaman dia untuk mechanical engineering dari sudut roket dan sebagainya, benda ni tak mustahil dia kata. Sebab macam contoh Nabi pun sebelum dia naik ke langit, dia telah dibawa tawaf di Kaabah. Jadi benda tu sama dengan konsep roket juga. Roket ni sekarang Ustaz, sebelum dia take off, dia kena tawaf bumi dulu. Dia naik daripada Florida, dia pusing dulu. Zup, oh dia boleh naik. Jadi prinsip tu kita boleh terima. Cuma dia lontarkan saya beberapa persoalan yang kita masih belum boleh jawab lagi lah. Sebab dia mengatakan bahawa Masjid Al-Aqsa itu, adakah betul Masjid Al-Aqsa di Palestin sekarang? Yang disebutkan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Sebab dalam bahasa Arab, Al-Aqsa tu maknanya jauh. Adakah jauh itu Nabi nak katakan Masjid Al-Aqsa atau masjid yang lebih jauh daripada itu? Sebab salah satu tempat yang Nabi singgah, dia panggil Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini bahasa Arab. Kalau bahasa kita terjemahannya, Sidrah maknanya teratai, Muntaha itu terminal. Nabi nak menggambarkan dia pergi ke sebuah tempat, sebuah terminal yang macam teratai. Itu masih belum terungkap lagi. Sebab Nabi tak explain, zaman dia tak boleh nak explain. Sebab orang dia baru cerita naik ke langit dah. Keluar pati belaka dah. Kalau cerita lagi detail, bunuh diri je kau. Jadi Nabi malas nak fikir detail sangat. Tinggal kita sekarang memikirkan. Sebab, ni Dr. Aliyah ceritalah, untuk ke angkasa, kita perlu satu kenderaan yang perlu berlawan dengan graviti bumi. Bumi ada graviti, tuan-tuan baling benda ke atas, jatuh ke bawah. Apa sebab jatuh? Graviti. Ini orang minat sains lah. Orang tak minat, dia tak peduli pun jatuh ke terlingkuk. Jangan kena kepala dia dah lah, dia kata. Dia akan kaji ngapa jatuh ke bawah. Jadi, sebuah pesawat nak melepasi daripada graviti ni, dia punya laju minimum 28,500 km sejam. Ataupun 10 kali ganda tembakan peluru rifle. Soalan, Nabi naik apa? Nabi naik buraq. Utitu bil buraqi wa huwa dabatun abyadu tawilun fawqal himadun al-baghal yad'u hafirahu 'inda muntaha tarfihi. Didatangkan kepada aku buraq yang mana dia lebih tinggi daripada keldai, lebih rendah daripada baral. Dia meletakkan hujung tapak kakinya saujana mata memandang. Hadis Muslim. Tuan-tuan, ini Dr. Aliyah lemparkan kepada saya. Ustaz, buraq dalam bahasa Arab apa maknanya? Dalam bahasa Melayu, buraq ini adalah peti, kilat, guntur, halilintar. Kilat berapa kelajuan? 150,000 per saat. Kelajuan kilat. Kelajuannya hampir setengah kelajuan cahaya dan 100,000 kali lebih cepat dari kelajuan bunyi. Jarak peti dianggarkan 1 kilometer bagi setiap 2.9 saat. Dalam 5 second, cahaya kilat boleh keliling bumi 37 kali. Mungkinkah Nabi disediakan pesawat sepantas kilat? Tapi Nabi tak boleh nak explain manusia di zaman dia sebab teknologi itu belum wujud. Bahkan Dr. Alias kata, saya berpandangan, mungkin buraq itu dia tidak hanya selaju cahaya 300,000 km sesaat. Sebab kalau setakat 300,000 km sesaat, dengan kelajuan itu, untuk keluar dari sistem solar sampai ke planet Pluto pun, terpaksa memakan masa 8 jam. 8 jam. Untuk ke Alpha Centauri, bintang yang terdekat dengan sistem solar kita, kena ambil 4 tahun. Kelajuan 300,000 km per saat. Kalau nak merentas galaksi Milky Way, akan ambil masa 100,000 tahun lagi. Kalau nak ke galaksi Andromeda, akan masa 2 juta tahun lagi. Kalau nak sampai merentasi observable universe, alam yang boleh dilihat, makan masa 15 bilion tahun lagi. Dengan kelajuan yang sama. Sebab luas universe ini 20 bilion light years. 1 bilion light years bersamaan 9,455 bilion kilometer. Maka
hipotesis pertama. Ada kemungkinan Buraq 18 juta kali lebih pantas daripada cahaya. Dan Buraq mampu sebenarnya membuat warp drive. Warp drive ni macam kita tengok dalam Star Trek ataupun Star Wars. Kita tengok sup muncul di sana, muncul di sini. Macam kan kita jalan benda tu imajinasi Hollywood, tapi wallahu a'lam. Dia boleh zup muncul di sana, muncul di sini. Ataupun dia merentas menerusi rangkaian wormholes. Wormholes ni pintu langit seperti yang diimajinasikan dalam Stargate. Ataupun kita tengok Avengers. Avengers tu kan dia ketika diserang oleh Loki, adik kepada Thor, adik tiri dia. Loki serang bumi dengan kawan jahat setan daripada langit. Dia berjaya buatkan lubang di langit. Jadi turun orang jahat yang banyak ni. Jadi Spider-Man pula, Iron Man dan kawan dia, Incredible Hulk macam-macam. Tugasan mereka tutup balik langit yang telah dibocorkan oleh Loki ni. Bagi kita benda tu imajinasi, tapi wallahualam. Ada mungkinkah Nabi telah diupah bentuknya menjadi foton? Foton ni paket energi gelombang elektromagnet. Dia punya kelajuan sama dengan cahaya. Sebab premisnya adalah Nabi travel less than a night. Yang ini yang saintis pening kepala. Tapi tuan-tuan, beginilah. Kita jangan terlampau sains sangat dalam benda ini. Ada bab tertentu kita kena katakan ini kuasa Allah. Dalam sains, tajam mesti memotong. Itu sains. Api mesti membakar. Tapi dalam kehidupan seharian kita, berapa banyak berlaku benda yang bercanggah dengan prinsip asas sains. Tajam memotong. Berapa kali kita kena benda tajam tapi tak luka. Berlaku ada masa dipanggil Tuhan selamatkan kita masalahnya. Ataupun api sepatutnya membakar. Berapa kali kita hadapi pengalaman tak bakar pun api itu. Alhamdulillah, walaupun rumah orang sebelah terbakar, rumah kita tak kena. Sebab ada campur tangan Allah. Sama dalam kes Isra' wal Mi'raj, dia merangsang minda sains kita. Tapi to some extent, kita kena surrender. Kita katakan ini kekuasaan Allah. Dia sama macam semut naik kapal terbang. Saya dari Kuantan nak pergi ke KLIA. Naik flight pagi daripada Kuantan 6.45 pagi. Saya bawa beg pergi airport. Saya tak perasan pada beg saya ada semut. Daripada rumah saya duduk atas beg. Saya tak perasan, saya bawa naik. Kita pun check in apa semua. Naik kapal terbang pukul 6.45. Pukul 7 suku sampai. Turun di KLIA. Taruh beg, beli air. Ketika letak beg, semut daripada Kuantan yang atas beg saya tadi, dia turun. Merayap di KLIA. Bertembung dengan semut Kuala Lumpur. Semut Kuala Lumpur pun tanya, semut Kuantan nampak lain di jalannya. Hai, Cik Mut lah panggil, bukan Mahmud, semut. Cik Mut, daripada mana? Oh, saya mari dari Kuantan. Oh, Kuantan. Bila tolak dari Kuantan? Pagi tadi. Pukul berapa? 6.45. Oh. Ni baru sampai ke? 7 suku sampai. Sampai naik apa? Naik kapal terbang. Apa reaksi semut Kuala Lumpur? Dia takkan percaya. Dia kata, Cik Semut, kenapa nak kencing saya pagi-pagi? Apa salah saya? Saya tak tipu. Agak-agak lah kalau nak nipu pun. Awak tu semut. Nak naik kapal terbang macam mana? Awak tahu tak nak naik kapal terbang ni tiket kena beli. Awak bayar pakai apa? Awak bukan ada duit. Kad kredit card tak ada, debit card tak ada. Lepas tu ada kad pengenalan. Nak check in kena tunjuk IC. Baru boleh dapat boarding pass. Awak nak buat macam mana? Sebab dia ikut peraturan manusia yang kita susun. Semua Kuantan payah nak explain. Saya naik kapal terbang betul. Seat pun, nombor seat pun ada. Ini saya turun apa semua. Tapi semua Kuala Lumpur bermati-matian takkan percaya. Sebab dari segi fitrahnya mustahil dia boleh naik kapal terbang. Semut. Sama juga dalam kes Nabi. Orang sains kata mustahil Muhammad atau Nabi kita boleh naik. Tapi masalahnya sekarang, sama macam semut tadi, bukannya semut tu yang pergi sendiri. Kan saya yang bawa. Apa masalah engkau? Jadi semut Kuala Lumpur jangan petikailah yang bawanya saya. Jadi dalam Isra' Mi'raj, yang membawa Nabi itu Allah.
Jadi kalau Allah bawa, asal caralah ke teori-teori Einstein ni. Tak ada teori Miori, tak ada. Ikut akulah nak bawa macam mana. Langgar prinsip Bernoulli ke, fizik ke, Ekmat ke apa ke, lantak je lah. Sebab yang bawanya adalah kuasa yang maha besar. Jadi ini iktibar untuk kita bersama. Dalam kehidupan ini, ada benda tertentu, kita kena letakkan had. Limit kita sampai sini. Selebihnya adalah campur tangan Allah Ta'ala. Maka ini antara iktibar yang kita boleh ambil daripada cerita-cerita Isra' wal Mi'raj. Begitulah tuan-tuan, sedikit sebanyak yang dapat kita kongsikan. InsyaAllah banyak lagi iktibar lain yang mungkin akan disebut oleh para asatizah dalam program-program yang akan datang. Tapi untuk part saya, ingin saya mengajak kepada seluruh muslimin muslimat, marilah kita tanam pupuk minat kepada anak cucu kita untuk suka kepada subjek sains ini. Untuk umur kita sekarang ni mungkin dah tak dan dah nak kejar ilmu sains dan teknologi ni yang begitu laju sekali. Kita pupuklah minat mereka. Belilah ensiklopedia, benda-benda general knowledge, cerita dinosaur zaman dulu apa semua, untuk mereka banyak akan membaca daripada umur muda inilah. Sebab kalau kita menghadapi kekurangan pakar-pakar dari sudut sains dan teknologi dalam masa 10-15 tahun akan datang, kita khawatir payah kita untuk mencipta kemajuan. Maka jadikan Isra' wal Mi'raj sebagai momen untuk menjentik semangat pada orang muda bahawa benda ni ada perbahasannya daripada sudut sains. Sekadar itulah saja sembang-sembang kita malam ni. Saya mengucapkan ribuan terima kasih atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita sama-sama menadah tangan berdoa. Moga majlis kita ini diberkati oleh ilahi hendaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan umur kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Panjangkan umur kami dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma tawil umurana wa sahih ajasadana wa nawir qulubana wa thabit imanana wa ahsin amalana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.